Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni hari live yang keempat. Okay, lama betul lah rasanya tak live kan. Banyak kekangan, banyak orang kata apa, dugaan cabaran, macam tu lah. Hai. Thank you singgah dekat wall kita. Alright. Okay, hari ni sembang-sembang sikit lah kan. Dah lama tak sembang-sembang ni kan, pasal tanah ke apa ke semua ni. Right. Didoakan semoga sahabat-sahabat saya sihat-sihat. Hai Radhi. Thank you for watching. Kampung kita. Right. Okay, hari ni kita nak sembang pasal jenis-jenis hartanah yang dekat Malaysia. Macam tu lah, sikit-sikit. Hai. Waalaikumsalam adik Kemar. Jawab salam. Thank you. Okay. Okay, dekat Malaysia ni kan, kalau nak ikutkan jenis-jenis hartanah yang ada kat yang familiar lah, yang selalu orang tahu tu, macam banglo, semi-D, rumah berkembar kan, lepas tu teres, pangsapuri, lepas tu kondo. Itu memang ada sedekat yang lalu kan, lebih kurang macam tu lah. So selalunya yang ni memang dilindungi oleh akta. Alright. Rumah kediaman ni memang dilindungi oleh akta apa? Okey tak? Okey, Akta Pembangunan Perumahan 1966, yang mana dalam nama Inggeris dia Housing Development Act, HDA. Alright. So akta ni dia melindungi pembeli terhadap hartanah kediaman dalam pasaran utama, yang mana kita beli dari pemaju untuk dalam jangka masa tertentu. So kita ni dapatlah dilindungi kan bila kita beli rumah tu. Selalunya pemaju yang berlesen. Thank you. Hai Faris. Yang berlesen lah, yang gazette. Yang tak ada lesen ni, hati-hatilah, janganlah kita beli. So selain daripada tu, pembeli hartanah jenis strata juga akan dilindungi di bawah Akta Hak Milik Strata 1985 dan Akta Pengurusan Strata 2013. Hai Wan, thank you banyak like bagi. Alright, terima kasih. So apa jadi sekiranya kan kalau macam rumah yang kita beli tu tak dilindungi akta yang saya cakap tadi kan? So tahu tak macam hartanah jenis komersial ni, seperti SOFO, unit pejabat, kedai, yang perindustrian ni kan, dia selalunya dia memang tak ada di bawah akta ni lah. Untuk kawan-kawan yang tak tahu kan, walau macam mana pun, hartanah jenis yang ni selalunya dibina di atas tanah komersial kan. So dianya selalunya berstatus komersial. Tapi bila dia bangunkan untuk tujuan penempatan,
maka hartanah yang kita beli tu dianggap sebagai kawasan kediaman. Hai Mel. Thank you. Hai kawan-kawan yang mana I tak sempat nak say hi tu, I minta maaf. I ni tak pandai sangat nak live ni. Kadang-kadang tak nampak kan bila kita dah sebab I tengok dari handphone susah sikit. Mungkin ada yang terlepas pandang ke apa. I bukan sombong ke apa tau. Mana mungkin ada yang dah masuk lepas tu dia keluar sebab I tak I minta maaf tak niat pun nanti tu. Sebenarnya tak berapa perasan kan bila kita live ni. Jadi apa yang penting I nak share input lah. Thank you singgah sekejap sini support I kan. Thank you. Okay, maksudnya macam walau macam mana pun meskipun dia di bawah akta ni tapi mungkin dia dikenakan pada kadar komersial. So menjadikannya lebih mahal sikit lah berbanding dengan hartanah yang dibina di tanah perumahan. Walau bagaimanapun ianya tak dilindungi oleh akta ini. Yang mana tak dilindungi ni boleh kita dapat selesaikan dengan membuat perlindungan dalam terms orang panggil apa, dalam syarat perjanjian jual beli. So kita boleh masukkan lah dalam perjanjian jual beli tu kan. Waalaikumsalam. Thanks. Apa yang nak disarankan, so kita boleh lah berunding dengan peguam kita untuk dalam perjanjian jual beli tu masukkan yang kita boleh membawa pemaju tu sekiranya gangguan sikit. Sekiranya membawa pemaju tu atau penjual tu ke mahkamah untuk dapatkan pampasan sekiranya berlaku contoh kecacatan ataupun kelewatan penyerahan kunci. Right. Dapat ke? Dapat. Thank you. Okay, itu sedikit tentang akta tu yang mana tak tahu tu dapatlah sikit input kan. Anak jiran agresif. Okay, sejak kebelakangan ni kan macam banyak sangat jenis-jenis tanah jenis rumah kan muncul. So sampai kita pun keliru macam mana yang macam saya sebut tadi kan, Sovo, Vos apa semua tu ada yang tak pernah dengar pun ada kan. Tambah-tambah orang yang macam hai Adhat, terima kasih. Singgah-singgah. Ingat dah tidur dah. Makan apa malam ni? So terutamanya orang yang macam baru-baru nak berjinak-jinak dengan hartanah ni kan, baru-baru nak beli. So malam ni kita bolehlah sembang-sembang sikit pasal ni, ambil tahu sikit. Tak ada orang tanya-tanya nanti tak faham kan. So okay, kita mulakan dengan tanah jenis landed lah. Landed yang rumah sebuah atas satu bidang tanah tu kan. So kita panggil dia apa? Oh, thank you. Jangan tidur lagi, tak habis tau. Thank you support kita. Okay, nombor satunya kita panggil banglo. Selalunya ciri hartanah atas tanah ni memang orang cakap macam mewah kan. Macam seronok je, ada privacy macam tu. So ni famous sikit lah. Yang mana orang memang idamkan lah kan, tapi harga dia sikit lah mahal. Yelah atas tanah kan, tak kongsi dengan siapa-siapa. Okay, nombor satu, banglo tadi pun terdiri banyak jenis juga. Satunya kita panggil rumah agam. Pernah dengar tak rumah agam? Rumah agam ni dia kategori banglo yang lebih besar dari banglo yang dengan tanah besar.
Hai Izra. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kan macam Rumah Agam ni, dia macam famous juga kan. Cuma jarang-jarang kita dengar sebab jarang-jarang sangat juga orang beli sebenarnya kan. Okey, yang keduanya, kategori banglo ni lebih kurang sama. Dia lebih kecil sikit dari segi square feet dia kan. So keluasan tanah dia selalunya dikelilingi taman lah. Banglo. Yang first tadi Rumah Agam, yang paling besar. Nombor 2 tu banglo, bawah sikit daripada Rumah Agam. Terima kasih. Okey, yang ketiganya kita panggil kategori banglo zero lot. Yang mana banglo ni lebih kurang macam banglo yang tadi, yang nombor 2 tu, tapi dia lebih kecil sikit tanah dia kan. So biasanya terletak paling tepi untuk manfaatkan tanah yang ada. Yang 2 tadi tu dia duduk tengah-tengah. So bila kita panggil banglo zero lot ni, dia duduk dekat tepi. Wushu kat atas tu kan. So dia ada tanah dekat tepi tu. Tu banglo zero lot. Okay, seterusnya pernah dengar tak orang panggil kluster macam tu kan, rumah kluster. Kluster ni dia dibina secara macam dia berkelompok tau. Dia kalau kita perasan dia selalunya ada empat buah lah untuk satu kelompok tu. Dalam satu bidang tanah dia ada 4. Tu kita panggil kluster. Okey, yang kelimanya kita panggil villa. Dia macam sedap je kan nama tu, villa-villa. So sebenarnya rumah villa ni dia serupa macam rumah kluster, tapi nama dia sikit berbeza lah. Macam sedap sikit kan nama dia villa. Okey, tapi dia ni sebenarnya tak ada garis panduan pun untuk bezakan antara villa dan juga rumah jenis kluster. Right. Okey, seterusnya kategori kedua, I nak explain tentang rumah berkembar dan juga semi-D. Maksudnya berkembar, dia kita panggil rumah berkembar dan juga rumah berasingan semi-D. Yang mana dia sama tapi tak serupa. Thank you. Dua-dua ni dia punya hak pemilikan grant. So rumah yang kalau rumah berkembar ni kita tengok dia berkongsi dinding lah dengan rumah sebelah. Berbanding dengan rumah semi-D ni kan, dia berdiri sendiri, tak berkongsi dinding dengan rumah sebelah. Okey, jenis yang ketiga, rumah teres. Rumah teres ni pun macam orang confused juga kan, sebab apanya macam-macam dah orang sebut. Ada yang teres superling, teres link, apa macam tu kan. Okey, actually macam rumah teres ni orang agak macam sama je kan, tapi dia ada juga perbezaan sebenarnya. Apa yang beza dia adalah, Hai Cha. First time kot Cha masuk live. Dia beza dia size dia. So rumah teres ni, yang kita panggil rumah teres ni dia lebih kecil. Selalunya size dia antara 22 kali 75. Itu kita panggil rumah teres lah. Yang keduanya rumah teres link. Teres link ni selalunya lebih besar sedikit daripada rumah teres yang kita panggil tadi. Dan rumah ketiga, rumah teres superling. Superling ni lebih besar daripada teres link tadi. Selalunya saiz dia 34 kali 80 square feet macam tu.
Alright. Terima kasih kawan-kawan. Okay, dah habis pasal rumah teres. I nak pergi dekat rumah bandar. Rumah bandar ni jarang orang pakai kan. Selalu orang panggil townhouse. Macam gitu. Okay, rumah townhouse ni secara keseluruhannya kelihatan seperti satu rumah tunggal kan. Kalau kita tengok dari luar, dia macam rumah tunggal lah. Townhouse. Dia murah sikit daripada rumah landed jenis bungalow apa semua tu kan. So kebiasaannya ada 2 rumah dalam satu unit tu. Iaitu 2 unit disusun di atas satu sama lain. Kita panggil hybrid lah. Selalunya kita panggil macam tu. Okay. Yang saya sebut-sebut tadi ni semuanya dalam kategori berstatus kediaman yang dilindungi akta tadi. Right, selesai townhouse, kita pergi dekat hartanah jenis flat ataupun pangsapuri. Sorry, minum sikit. Alhamdulillah. Hai awak, Eagle Eye, terima kasih. Makan dah. Okay, flat dan pangsapuri ni sejenis rumah bertingkat, kita panggil high rise. Memang dah wujud lama lah kan. Selalu ianya ditawarkan unit yang bertaraf rendah pada harga yang berpatutan lah. Dia macam flat ni, kediaman dia 5 tingkat. So dia 5 tingkat ni dia bertangga. Itu flat tanpa pagar, kawalan dengan tempat letak kereta dia kat luar. Lepas tu tak ada kemudahan lain. Ini kategori flat lah. Untuk pangsapuri atau kita panggil nama lain dia apartment. Hai Saha. Nampau Okay, pangsapuri ni selalunya dikawal dan dia berada dalam kawasan pagar. Lepas tu dia ni lebih daripada 5 tingkat. Dan dia pangsapuri juga, dia ada lift dan boleh sambung ruang kereta di luar. Maksudnya lebih okey sikit berbanding dengan flat tadi kan. Selalunya dia ada kemudahan asas seperti macam taman permainan dan kawasan landscape. So dia ada sedikit keselesaan lah berbanding dengan flat kan. Harga dia pun agak berbeza jugalah kan. So kedua-dua ni berstatus kediaman dan juga dilindungi oleh akta. Eagle Eye, I dah join property. Saja-saja share input asas dalam hartanah kan. Mungkin ada yang malas nak baca, jadi macam just share, boleh tengok lah video ni daripada mungkin tengah buat something ke apa kan, just dengar-dengar. Okay, selesai flat dengan pangsapuri tadi kan. So kita nak pergi dekat type kondo, pangsapuri perkhidmatan. Ini kategori yang tinggi sikit, maksudnya bertaraf tinggi sikit. Yang paling digemari lah selalunya orang kan. Dalam taraf kondo pun ada juga dikategorikan dalam perbezaannya. Pangsapuri perkhidmatan orang panggil servis resident. Kediaman perkhidmatan kita panggil servis resident. Lepas tu suit perkhidmatan, service suits. So yang ini ada sikit perbezaan lah sebenarnya kan. Kalau kita tengok
contoh macam kondo, dia ni banyak dia pelbagai kemudahan. So dia juga ada keselamatan ketat berbanding dengan flat dengan pangsapuri tadi. Dia ada juga tempat ruang letak kereta, tempat yang selalunya dia dibangunkan di kawasan tanah berkeluasan 4,000 meter persegi ke atas bagi pemaju nak membangunkan sesuatu kondo tu lah. So perbezaan kecil berbanding dengan yang servis resident tadi, servis residence, yang mana servis resident ni dilengkapi kemudahan perkemasan, housekeeping, lepas tu perkhidmatan bellboy, dan juga dia ni sebagai macam ada dekat hotel punya servis lah, macam tu, dari special sikit kan. Okey, dia mahal sikit daripada yang kondo tu. Jadi macam kondo ni memang kita tahu dah status dia, status kediaman dan dilindungi oleh akta. Macam yang saya sebut yang servis-servis tadi tu, dia ni kita kena semak lah dulu kan, sama ada dia ni kediaman komersial ataupun berstatus kediaman ataupun komersial. Kalau komersial, dia tak dilindungi akta. So kena semak dululah Okey, yang ketujuh kita ada kategori penthouse. Penthouse, loft and duplex. Yang ni selalunya dia jadi lambang kemewahan lah. Dia sebab dia duduk kat tinggi kan, tempat tinggi. Dia umpama rumah berkembar atau rumah 2 tingkat dekat langit. Dia gitu sebab dia duduk kat atas sekali tu kan. So untuk penthouse, untuk yang biasanya dia seluruh ataupun separuh daripada floor tu, dia tu kita panggil penthouse lah. Unit ni yang paling mahal dalam sesuatu bangunan. So dia berbentuk satu floor tu. Kalau macam loft atau duplex tu dia 2 naik ke atas. Itu beza dia. Kan, tengoklah kita suka yang mendata ke bawah penuh satu floor tu ataupun atas dengan bawah 2 tingkat. Selalunya status kediaman lah tapi walau macam mana pun kena semak juga sama ada dia ni dilindungi ataupun tak dalam akta. Okey, seterusnya kita tengok jenis Soho, Sofo, Sovo ni kan. Pernah tak dengar? Vos apa semua tu. Okey. Jenis hartanah ni baru sebenarnya diperkenalkan dalam pasaran. So sebab apa diperkenalkan oleh pemaju? Sebabnya pemaju terikat dengan akta pembangunan yang akta tadilah. So pemaju hanya boleh bina 70 unit rumah di atas sebuah 1 ekar tanah. Dengan status komersial, pemaju boleh bina 100 unit dalam tanah 100 unit dalam tanah 1 ekar yang sama. So ini dah bagi keuntungan lah kan dalam kepada pemaju tu. Hari ni saya macam tekak tak berapa sihat. Aduh, sorry ya guys. Bismillah. Hai Nurul Hidayah, terima kasih singgah-singgah kita. Okey, apa itu Soho? Okey, Soho ni dia sebenarnya short form yang mana kita panggil small office, home office. So dia digunakan sebagai pejabat ataupun rumah. Dapat Macam Sofo ni dia panggil dipanggil Sofo ni SOFO. Nama singkatan dia
Untuk nama penuh dia small office, flexible office. Dia digunakan sebagai pejabat. Dinding dia boleh dipisahkan untuk besarkan ruang. Itu SOVO. Untuk SOVO, SOVO, dia small office, versatile office. Dia sama juga dengan FOS, was tu versatile office suites. Yang mana hanya guna untuk tujuan komersial. So macam SOHO ni, dia selalunya berstatus kediaman dan dilindungi oleh akta. Macam yang lain tadi yang saya sebut tu, selalunya status komersial. Lepas tu tak dilindungi akta, maka kita kena semak status dia supaya kita tahulah kita punya property tu kan. Alright, bagi jenis yang lain adalah rumah kedai, yang mana rumah kedai ni terletak di atas kedai-kedai. Walaupun status komersial, tapi ada kemungkinan rumah kedai ni punya status kediaman. Dia bergantung kepada pemaju tu lah, sama ada dia berjaya pohon ataupun tak. Alright. Lepas tu sekiranya tak berjaya, dia tak dilindungi akta. Alright. Dan seterusnya, jenis yang ke-10, lot runcit dan lot kedai. So lot runcit ni selalunya dia berada dalam pusat beli belah. Macam lot kedai, dia terletak di dalam kawasan komersial. Dua jenis hartanah ni, dia status komersial dan tak dilindungi. Okey. Dan yang terakhir, kategori pembangunan bersepadu yang kita panggil integrated ataupun bercampur, kita panggil mixed use, yang mana terdiri daripada pelbagai komponen, iaitu kediaman, komersial, hiburan dan sebagainya. Ada juga yang menyediakan pusat beli belah, pejabat, taman tema kan dalam satu-satu pembangunan tu. Kemungkinan ada status kediaman, tapi walau macam mana pun kita kena semak lah kan. Sekiranya tak ada status kediaman, maka ianya tak dilindungi oleh akta. Alright, itu saja hari ni yang nak di-sharekan. Terima kasih kawan-kawan. Tak berapa sihat dengan kekangan waktu kerja. Thank you. Okay Wan, thank you so much. Okay, jumpa lagi. Okay semua, Assalamualaikum warahmatullahi. Bye.